Tiba-tiba, diorang berdua ni terdengar bunyi orang berjalan dekat belakang kemah. Dengan tak disangka, tiba-tiba kemah diorang tu bergoncang. Seolah-olah macam ada orang yang goncang-goncangkan kemah diorang tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Korang semua, terima kasih buat korang yang masih setia mendengar celotehan aku ni kat segmen Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Memandangkan cuti sekolah dah pun bermula, so aku nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat bercuti kat korang yang dah plan pun nak pergi bercuti semua tu. Aku harap korang tabah menghadapi kesesakan lalu lintas. Ingat, set dalam kepala otak korang tu semua, sesak tu cuma dugaan dia je. Yang penting destinasinya dan tujuannya korang nak sampai tu. Dan hati-hati semasa korang memandu. Alright. Kisah kali ni datangnya daripada seorang subscriber aku yang berasal daripada Ketih Kemaman, Terengganu. Yang minta nama dia ni dirahsiakan. Dia juga minta nama kampung yang bakal aku ceritakan ni nanti ni pun kena rahsiakan juga. Dia risau kalau aku bagi tu nama kampung ni, takut pengunjung jadi takut nak datang tempat tu lagi. Sebab kat kampung ni ada satu air terjun yang memang menjadi tumpuan pusat peranginan atau popular lah kat kawasan tu. So, kisah kali ni aku nak ceritakan kat korang kisah pengalaman Zahir ni. Zahir ni bukan nama sebenar guys, aku yang letak dia. Alright. Yang mengalami pengalaman seram ketika dia dengan sahabat dia ni berkemping berdua je dekat satu kawasan air terjun ni yang terletak dekat sebuah kampung yang terletak dekat negeri Terengganu. Cerita daripada Terengganu ni. Alright, sebelum aku nak sambung cerita malam ni, yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku tekan button subscribe tu dulu. Belanjalah aku like sekali. Kalau nak lagi best, belanjalah share dan komen sekali guys. So, tak perlulah aku meleweh sangat. Kan? Tak perlulah meleweh sangat kau ni Nas. Orang nak dengar kau cerita je, bukan nak dengar kau bebel ni. Kan? Jom layan cerita ni. Let's go. Zahir ni, dia memang daripada kecil lagi kerap diganggu dengan makhluk halus. Mula-mula tu, dia kata dia takut jugalah kan. Tapi bila dah kerap sangat diganggu, lama-lama tu, dia dah jadi kebiasaan dah. Tapi, walaupun dah terbiasa dengan keadaan tu, seram tu tetap ada jugalah kan. Lagi-lagilah kalau dia dekat tempat orang. Mungkin hijab mata dia ni tak cukup tebal agaknya. Mungkinlah. Ini Zahir yang cakap, bukan aku yang cakap. Nak dijadikan cerita, kisah ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu, umur Zahir ni baru je 15 tahun. Masa tu cuti sekolah hujung tahun. Cuti panjang. Memang tak ada buat apa-apa kata si Zahir ni dekat rumah. Dia tak buat apa-apa pun. Cuma main game, tengok TV, melepak. Itu je lah aktiviti hari-hari kata si Zahir ni. Kisahnya, adalah seorang member dia ni. Nama dia Wan. Wan ni dia duduk dekat kampung sebelah. Tak berapa jauh pun daripada kampung Zahir ni. Ada satu malam tu, tengah diorang ni lepak berborak-borak berdua-duaan tu, entah macam mana agaknya si Zahir ni boleh pula terlintas pula kat dalam otak dia nak ajak si Wan ni pergi berkemah. So, dia dengan Wan ni pun plan lah dan rancang lah elok-elok. Nak ajak lagi beberapa orang lagi member dia untuk pergi sama-sama. Yelah kan, bila lagi ramai lagi seronok kan kalau pergi camping ni. Pada mulanya member dia ni yang diorang ajak ni semua okey je, on je bila cakap nak pergi camping sama-sama ni. Tapi bila si Zahir ni sebut je location tempat yang diorang rancang nak pergi camping ni kat mana, semua off balik. Tak jadi pun nak pergi, tak jadi pun nak join. Sebenarnya
Tempat yang Zahir nak ajak berkemah ni dekat Kampung Wan je. Kat Kampung Wan ni ada satu air terjun. Cantik dengan aman je tempat tu. Tapi tempat tu memang tak lari daripada kisah seram. Tak kisahlah waktu malam ke, waktu siang ke, ada je ceritanya. Senang cakap, kalau takat budak-budak kampung atau penduduk dekat kawasan situ atau berdekatan kat kawasan itu memang tahulah. Kat kawasan tu memang keras. Bukan keras sebab batu, tapi keras sebab berpenunggu. Back to the story. Memandangkan semua kawan-kawan dia ni tak berani nak ikut, dan yang setuju cuma si Zahir dengan Wan je, jadi diorang berdua ni pun terpaksalah proceed je untuk teruskan pergi camping berdua je. Lagipun diorang berdua ni memang dah plan macam-macam pun. Tak best pula kalau tak jadi kan. So nak tak nak, suka ataupun tidak, diorang berdua ni je yang akan teruskan rancangan diorang tu. Sehari sebelum hari yang diorang nak pergi tu, diorang pun set up lah barang-barang. Tak banyak pun sangat barang yang diorang nak bawa ni, sebab pergi pun tak lama. Rancangannya, diorang cuma nak lepak 1 malam je dekat kawasan air terjun tu. Petang esoknya diorang pergi, baliknya esok paginya. Sebab biasanya kalau pagi kat kawasan tu, dah ramai orang datang dah kat kawasan tu dah. Lagilah pula kalau tiba musim cuti sekolah ni kan, lagi ramailah pengunjung dekat situ. So memang sesak lah sikit kawasan tu. Sebab itulah diorang pilih pergi waktu petang dan baliknya waktu pagi. Diorang pilih untuk camping pada hari Rabu malam Khamis, sebab dalam otak si Zahir ni, masa tu hantu cuma ada pada hari Khamis malam Jumaat je. Tu yang diorang elak, camping Khamis malam Jumaat, diorang pergi Rabu malam Khamis. Aduhai Zahir. So hari tu memang Zahir dengan Wan memang rasa tak sabar sangat dah nak pergi camping dah. Excited betul diorang berdua ni. Sampaikan terbawa dalam mimpi masa diorang tidur. Diorang punya excited tu. Sebab tak pernah lagi seumur hidup si Zahir dengan si Wan ni, diorang berdua ni, berkemah dekat air terjun tu dengan member-member rapat. So inilah first pengalaman diorang, kata Zahir. Itu yang jadikan diorang ni punya excited lain macam sikit. Hari yang dinanti pun tiba. Sebelum si Zahir ni bergerak ke lokasi yang nak dituju tu, dia pun cek-cek barang-barang dia dulu. Takut-takutlah kan ada barang yang tertinggal. Sebab kalau dah tertinggal tu, memang dah tak boleh nak patah balik dah. Bila yakin barang semua dah ready dah pun, Wan pun datang ke rumah jemput si Zahir ni. Dia berdua ni just naik motor je. Lebih kurang dalam pukul 6 petang macam tu. Dia berdua ni pun bertolak lah menuju ke tempat yang diorang nak camping tu. Antara sebab kenapa petang baru diorang nak bertolak, sebab biasa dalam pukul 6 petang tu barulah orang yang mandi-manda kat kawasan itu baru balik. Maksudnya baru lengang lah kawasan dia nak camping tu. Entah kenapa, bila dah sampai dekat sempang nak masuk ke jalan air terjun tu, tiba-tiba si Zahir ni dia ada rasa macam tak berapa sedap hati. Tapi disebabkan semangat nak berkemah tu kuat sangat tu, excited tu, dia cuma buat tak tahu je perasaan tak sedap hati dia tu. Jalan nak menuju kawasan air terjun tu bermula daripada simpang masuk sampailah ke kawasan air terjun tu. Yang ada hanya pokok getah, hutan dengan kebun orang kampung je kat situ. Memang tak ada rumah walaupun sebiji. Kalau ada pun hanya ada rumah stor kebun je. Senang cakap, kawasan air terjun tu memang terpencil sikit daripada penempatan manusia. Diorang ni sampai dekat lokasi diorang nak camping tu lebih kurang pukul 6.30 petang. Masa tu kawasan tempat tu pun dah sunyi dah. Orang-orang yang datang berkelah kat kawasan tu, kat kawasan air terjun tu, semua pun dah balik. Yang ada cuma diorang berdua ni dengan monyet-monyet yang sibuk nak cari makan je masa tu. So sampai je diorang dekat situ, benda pertama yang diorang buat, diorang dirikan kemah dulu. Dah siap-siap dirikan kemah tu, diorang berdua pun bagi-bagilah kerja. Si Wan ni siapkan barang nak memasak, si Zahir pula kena pergi cari kayu api. Kat sinilah bermulanya kisah gangguan yang diorang kena malam tu. Jarak tempat Zahir ni cari kayu api tu, jaraknya cuma lebih kurang 100 meter je daripada kemah diorang ni. Tengah duk cari-cari kayu api tu, si Zahir ni terjumpalah satu pokok kayu kering.
Dia pun apa lagi? Dia pun cantas-cantas lah kayu kat pokok kering tu, nak dijadikan kecil-kecil. Tengah duk memotong mencantas kayu-kayu tu, tiba-tiba dia terdengar suara Wan panggil nama dia daripada atas bukit. Dia pun menyaut lah. Dah member panggil kan, takkan dia nak diamkan aja. Takutlah ada emergency ke. Sebab ada orang kampung cakap dekat kawasan tu ada binatang buas. So risau jugalah kan si Zahir masa tu. Tapi bila si Zahir ni menyaut panggilan si Wan tu, tapi si Wan ni tak menyaut balik pun. Dia jadi senyap je. Mungkin si Wan ni saja je agaknya nak dengar suara Zahir ni kot, fikir si Zahir dalam hati dia masa tu. So si Zahir ni, bila si Wan tak menyaut pun panggilan dia balik tu, dia pun buat tak tahu je lah. Lepas tu teruslah sambung kerja dia tu. Zahir ni, dia kena cepat siapkan kerja dia, sebab hari dah nak mula pun gelap. Tak lama lepas tu, bunyi lagi suara Wan panggil nama si Zahir ni. Kali ni lagi jauh sikit bunyi dia. Zahir! Oh Zahir! Si Zahir ni jawab, "Oi, kau nak benda tu?" Tapi lepas tu senyap je. Dengan tak sengaja, parang yang dia guna tengah cantas kayu tu tercantas kaki dia sendiri. Habis luka dah kaki dia. Darah meleleh je. Sakitnya memang tak boleh diungkapkan, kata si Zahir ni. Zahir ni pun ambil keputusan dia nak balik ke kemah dia je. Walaupun tak berapa banyak pun kayu yang dia dapat lagi masa tu. Dalam masa yang sama, dia nak rahsiakan kat Wan juga tentang kaki dia yang luka tu. Dia tak nak Wan risau sangat. Bab kayu pula, walaupun tak cukup banyak, dia fikir kalau tak cukup kayu, nanti boleh datang ambil lagi. Bukan isu pun kayu tak banyak ni. Masa si Zahir tengah nak angkat kayu tu, sekali lagi dia terdengar suara Wan panggil nama dia. Tapi bila dia toleh ke atas, dia nampak Wan tengah berjalan menuju ke atas bukit tu. Kalau jalan menuju ke atas bukit tu, biasanya untuk pergi ke tempat air terjun yang lebih ekstrim sikit. So si Zahir ni, bila dia melihatkan Wan berjalan menuju ke atas bukit tu, si Zahir ni tanpa fikir panjang, dia pun tinggalkan kayu dia tu, terus je follow si Wan ni. Sambil dia follow si Wan ni daripada belakang, sambil tu dia jerit-jerit lah Wan suruh tunggu sekejap. Tapi si Wan ni, dia buat tak tahu je. Dia terus nonong je jalan menuju ke atas bukit tu. Si Zahir ni pula teruslah mengejarkan si Wan ni. Hampir je dah nak sampai ke atas bukit tu, tiba-tiba dia terdengar suara Wan panggil nama dia daripada kemah pula. "Woi, Zahir, kau nak ke mana tu?" Jerit si Wan ni pada si Zahir masa tu. Tergamam sekejap si Zahir ni. Dia tengah follow siapa ni agaknya ni. Dia toleh ke belakang, lepas tu dia toleh ke depan balik. Dia tengok dah tak ada siapa-siapa dah dekat depan dia. Kesekejapan Wan yang dia follow tu, yang dia nampak berjalan menuju ke atas bukit tu, hilang dengan tiba-tiba. Masa ni perasaan cuak tu memang Allah je yang tahu. Berdebar-debar jantung si Zahir masa ni. So dia pun cepat-cepat turun balik, ambil kayu-kayu yang dia tinggalkan tadi tu. Lepas tu terus balik ke kemah. Sampai kat kemah, Wan pun tanya, "Kau ni dah kenapa naik ke atas bukit tu? Kau cari apa dekat situ?" Si Zahir ni dia just jawab, dia naik atas bukit tu sebab nak cari kayu. Dia tak nak cerita pun apa yang berlaku dekat dia pada si Wan ni. Dia risau, dia takut Wan pula yang cuak nanti. Lepas tu terus nak ajak balik pula nanti. Satu hal pula lagi kan. So lepas daripada tu, diorang berdua ni pun buatlah unggun api. Sambil-sambil tu diorang pun masak air untuk buat kopi kan. Si Wan yang jerang air, si Zahir pula mandi dekat sungai air terjun depan kemah diorang ni. Lepas si Zahir mandi, Wan pula yang mandi. Tengah Wan mandi tu, si Zahir ni dia nak buat kopi. Tapi dia puas cari gula, tapi dia tak jumpa pun. Takkanlah tertinggal kan. Rasanya dia dah masukkan dalam beg. Bila dia tanya Wan, Wan cakap Wan nampak gula tu ada sama dalam paket kopi tu. Tapi bila dia cari, langsung dia tak nampak bayang gula tu. Alamatnya kopi pahit je lah diorang minum malam tu. Tengah diorang minum kopi pahit sama tu, dia tengok-tengok jam baru masuk pukul 8 malam.
Malam tu memang tak ada aktiviti pun yang diorang ni buat. Diorang just relax dengan santai je menikmati kesunyian hutan, kata dia. Nak bawa gitar tadi pun tak berapa nak boleh sebab diorang naik motor je kan. Memang tak ada ruang lagi lah kan nak letak barang-barang ni. Keadaan dalam hutan tu memang sunyi dengan aman je malam tu. Yang ada pun cuma bunyi cengkerik dengan air terjun yang meriuhkan suasana malam tu. Diorang berdua ni pun just borak-borak je depan unggun api. Dalam jam 8.40 malam lebih kurang macam tu, masa tu diorang berdua ni tengah duk sedap borak depan unggun api. Tiba-tiba tak semena-mena datang angin kuat, berdezu. Angin tu macam nak hujan gaya dia. So diorang berdua ni pun bergegaslah masuk ke dalam kemah, lepas tu terus sambung borak balik. Rupa-rupanya hanya angin je yang kuat, tapi tak hujan pun. Tengah kat dalam kemah tu, tiba-tiba diorang terdengar macam-macam bunyi datangnya daripada sebelah kawasan atas bukit tu, dekat belah atas tu. Masa ni diorang berdua ni just terdiam kaku je. Masing-masing pun just bagi isyarat mata dengan kepala je. Mata, kepala. Isyarat tu seolah-olah macam bertanya dekat masing-masing. Kau dengar tak bunyi apa tu? Lepas tu Wan pun respon dengan isyarat kepala. Dia mengangguk je. Seolah-olah maksudnya macam ya aku dengar, ya aku dengar. Macam tu lah dia respon pakai angguk je. Bukan bercakap, dia macam pakai isyarat je. Masing-masing pun memang tak berani nak bersuara. Masing-masing pun diam je. Dah takut kan. Si Zahir ni pula just pegang je parang dekat tangan dia. Dia takut-takut juga kan kalau ada binatang buas. Bunyi yang diorang dengar tu sayu mendayu je. Kadang-kadang macam bunyi perempuan ketawa. Kadang-kadang tu ada juga bunyi macam mengilai. Bercampur-campur bunyinya. Otak diorang pula masa tu memang dah tak boleh nak brain dah. Jantung pula memang laju berdegup je, kencang je jantung diorang. Tiba-tiba diorang berdua ni terdengar bunyi orang berjalan dekat belakang kemah. Dengan tak disangka, tiba-tiba kemah diorang tu bergoncang. Seolah-olah macam ada orang yang goncang-goncangkan kemah diorang tu. Diorang berdua ni yang kat dalam kemah tu memang panik lah jadinya kan. Yang mampu diorang buat masa tu hanya takbir je sekuat-kuat hati diorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, unggun api dekat luar kemah diorang tu terpadam. Memang gelap lah jadi suasana kat kawasan perkemahan diorang malam tu. Dia punya gelap tu memang tak nampak apa-apa langsung. Angin pula masih bertiup kencang. Tapi tak ada langsung pun tanda-tanda nak hujan. Si Zahir dengan Wan ni meremang pula, aku yang tiba-tiba meremang. Alright, kita sambung balik. Minta maaf guys. Si Zahir dengan Wan ni, dia ni hanya mampu berzikir je masa tu. Baca ayat kursi, lepas tu berdoa, minta dengan Allah lindungilah diorang berdua malam tu. Perasaan takut dengan seram tu jangan cakap lah. Cuak, ngeri, semua perasaan tu datang serentak. Masa ni penyesalan pun datang serentak juga, kata si Zahir ni. Kenapalah diorang ni boleh pergi camping berdua dekat situ malam tu. Setengah jam jugalah diorang hadap benda-benda ni, sebelum dengan tiba-tiba kemah diorang ni berhenti bergoncang. Serentak dengan tu juga angin yang punya kuat daripada tadi kat luar tu berhenti juga dengan tiba-tiba. Baru je diorang ni tarik nafas lega, tiba-tiba diorang ni terdengar daripada jauh ada macam bunyi motor menuju ke kawasan kemah diorang tu. So perlahan-lahan lah Wan ni buka pintu kemah tu. Dia nampak ada cahaya motor parking tak jauh pun daripada tempat diorang berkemah. Masa tu diorang berdua ni betul-betul rasa bersyukur dah. So cepat-cepatlah diorang berdua ni keluar daripada kemah nak pastikan siapa yang datang tu agaknya. Rupa-rupanya pakcik rela yang memang tugas dia meronda kat kawasan tu yang datang. Dan dalam masa yang sama, diorang ni pun memang kenal jugalah pakcik tu siapa orangnya. Pakcik rela tu tanya, korang buat apa kat sini? Diorang pun jawab lah, kita orang berkemah pakcik kat sini. Pakcik rela tu pun tanya lagi, korang berkemah berdua je ke kat sini? Diorang ni pun mengangguk je lah kan, mengiyakan je lah apa yang pakcik rela tu tanya. Memang betul pun diorang berdua je yang berkemah kat situ.
Dengan tiba-tiba berubah terus raut wajah muka pakcik tu bila tahu yang diorang berdua je yang berkemah dekat situ. Dia suruh si Zahir ni dengan Wan ni cepat-cepat kemas barang. Lepas tu balik dengan keluar daripada kawasan tu time tu juga. Jangan berlengah-lengah, balik sekarang, kata pakcik tu. Sambil tu sempat jugalah diorang berdua ni kena bebel dengan pakcik rela tu. Macam-macam lah pakcik tu bebel. Camping kat tempat sunyi tak ada pengawasan orang tua lah, tak cukup orang lah nak berkemah lah. Macam-macam lah yang pakcik tu bebel. Diorang berdua ni just redor je lah dengar pakcik tu bebel kan. Sebenarnya ada betulnya juga apa yang pakcik rela tu cakapkan sebenarnya. Sebab tu diorang ni pun tak melawan pun, sebab diorang tahu salah diorang juga. So diorang pun cepat-cepatlah kemas barang. Sementara tu pakcik tu tunggu diorang dekat pintu gerbang air terjun tu. Siap-siap kemas masa tu dah nak dekat pukul 10 malam dah. Diorang pun tak tunggu lama, terus bertolak balik. Diorang berdua ni just follow belakang motor pakcik rela tu je. Kebetulan pula motor Wan ni mentolnya terbakar. Dalam perjalanan balik tu, bila diorang perhati kawasan sekeliling, barulah diorang ni sedar yang diorang ni hanya dikelilingi dengan hutan je. So risikonya memang tinggi lah kalau takat budak-budak berumur 15 tahun nak stay dekat situ malam-malam just berdua je. Sampai-sampai je kat rumah si Zahir ni, Wan ambil keputusan untuk tidur je kat rumah Zahir malam tu. Kebetulan pun jam dah lewat sangat, dah nak dekat pukul 11 malam pun. Seriau juga si Wan ni sebenarnya nak rempuh sorang-sorang balik ke rumah dia yang terletak dekat kampung sebelah je tu. Masuk-masuk kat rumah si Zahir, Wan baru terperasan ada kesan darah dekat kaki si Zahir ni. Dia pun tanyalah dekat Zahir kenapa dengan kaki dia tu, apa yang berlaku sebenarnya ni kan. So si Zahir ni pun teruslah buka cerita apa yang berlaku dekat dia masa dia cari kayu api tu. Rupa-rupanya di waktu yang sama Wan pun kena juga perkara yang hampir sama macam Zahir ni kena. Masa Wan kat kemah tu, Wan ni dengar ada suara si Zahir ni panggil nama Wan, tapi mengarah ke arah tandas awam. Sudah. Kena juga rupanya si Wan ni. Selepas daripada kejadian tu, memang diorang berdua ni serik dah nak berkemah dekat situ. Biarlah kalau pergi ramai-ramai sekalipun, memang takkan ada orang nak berkemah kat situ lagi, takkan. Masa tengah melepak sama-sama kat rumah si Zahir ni, si Zahir ni pun buka lah beg bekalan makanan dia tu. Konon-kononnya nak cari Maggi lah nak masak, sebab malam tu diorang ni semua belum pun sempat makan lagi pun. So si Zahir ni pun nak carilah Maggi kat dalam beg dia tu. Tiba-tiba dia perasan ada gula pula dalam beg dia. Masa nak buat air kopi dekat sana tadi tu, puas si Zahir ni cari gula, langsung memang tak jumpa pun gula tu. Memang pelik betul. Sengaja ke benda Allah ni sembunyikan gula nak suruh si Wan dengan si Zahir ni minum kopi pahit agaknya kan. Pelik betul. Ini fikiran si Zahir masa tu. Apa yang berlaku ni memang Zahir dengan Wan rahsiakan kisah ni daripada orang lain, kecuali sahabat-sahabat terdekat diorang je. Zahir ni dia ada pesanan sikit untuk korang. Si Zahir ni pesan, kalau nak berkemah tu, demi keselamatan, pastikan kawasan kita nak berkemah tu atau pergi tu selamat untuk bermalam. Seloknya biarlah ada pengawasan daripada orang yang berpengalaman tentang tempat yang kita nak pergi tu. Kalau nak berani tu, biarlah kena pada tempatnya. Ini Zahir pesan dekat korang dengan aku sekali. Alright? Bercakap pasal camping ni, sebenarnya kita takkan tahu apa yang berlaku selagi kita tak lalui saat tu. Cuma kita ni sebagai manusia, kita kena sedar sesuatu. Kita ni hidup berkongsi alam dengan makhluk gaib ni. Tak kisahlah pun kat mana. Lagilah kalau kita cakap soal dalam hutan, tepi sungai, laut atau mana-mana kawasan yang sunyi ni. So beringatlah, apa pun yang kita buat, di mana pun kita ni berada, jaga tingkah laku, perbuatan dengan percakapan kita ni. Jangan takbur, jangan cakap lepas. Berdoalah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang berlaku ni semua ni adalah kehendak daripada Dia. Renung-renungkan apa yang aku cakap ni. So, dah habis dah satu kisah daripada pengalaman seorang subscriber aku ni yang berasal daripada Terengganu. Aku harap korang dapatlah ambil sedikit iktibar dengan pengajaran daripada pengalaman yang dikongsikan oleh Zahir ni.
Sebelum aku nak tamatkan malam mistik kali ni, kalau korang yang suka konten-konten aku ni, dapatlah kiranya korang belanja aku satu like tu. Belanjalah komen sekali. Lagi best kalau korang dapat sharekan cerita-cerita aku ni. Sampai-sampaikanlah kat kawan-kawan korang, awek korang, boyfriend korang, saudara mara korang semua tentang keberadaan channel Anas Rahmat ni dekat YouTube. Subscribe sekali buat korang yang masih lagi belum subscribe channel Anas Rahmat ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kat korang. Alright, hingga kita jumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan sesekali pun berurusan dengan setan kalau korang nak hidup korang bahagia kat dunia ni. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Good. Bye. Malam mistik.